Sekarang kita masuk ke posisi midfield pula. Siapa pilihan anda, Chun Hang? Midfield kita pilih dua saja. Kita pilih dua dan saya pilih antara satunya adalah Declan Rice dan selain itu ada Douglas Luiz. Declan Rice kita tahulah dia adalah antara pemain tengah yang paling konsisten selama 2-3 musim lepas dan dia sendiri, David Moyes sendiri mengatakan dia Declan Rice bernilai sebanyak 200 juta cash. Itu adalah satu price tag yang luar biasa. Dan itu tidak mengejutkan sebab buat penyokong West Ham yang week in week out tahu kebolehan Declan Rice sebagai seorang defensive midfielder yang boleh menggerakkan bola, itu adalah satu small price to pay actually. Dia punya kebolehan sebagai seorang defender, dia boleh menggerakkan bola dengan begitu baik dan juga melakukan progressive carries dan progressive passes dengan begitu kerap. Selain itu, Kish, bagi saya pemain yang lebih underrated lah adalah Douglas Luiz. Sejak Unai Emery mengambil alih Aston Villa, Douglas Luiz beraksi dalam kesebelasan utama dalam setiap perlawanan. Dia memang menjadi ataupun menjelah sebagai enjin pasukan. Dari segi defensif, dia memiliki jumlah tackles dan interceptions rekod tertinggi di dalam pasukan dan pada masa yang sama boleh mencipta peluang melalui set pieces dan juga dalam situasi open play. Dan dia adalah creator yang paling kreatif lah di dalam pasukan Aston Villa. Bukan Coutinho, bukan pemain seperti Emi Buendia, tetapi creative influence lah. Tujang kreativiti utama Aston Villa pada musim ini adalah Douglas Luiz. Kalau saya secara peribadi pula adalah Joao Palhinha dan juga Moises Caicedo. Kita mula dengan Palhinha dulu. Dalam Fulham, seperti biasa, mereka juga menamatkan musim dengan rekod yang sangat positif. Dengan pencapaian yang sangat baik. Ramai yang expect Fulham untuk struggle, tapi tak, mereka konsisten. Ada banyak watak penting. Mitrovic is the obvious answer di bahagian hadapan, watak yang sangat besar. Tetapi Palhinha, kemasukan dia di bahagian tengah itu yang banyak membantu Fulham dari sudut pandangan defensif, di mana mereka boleh mematahkan serangan-serangan pasukan lawan, di mana mereka boleh memberikan protection yang elite kepada zone back four sebelum zone back four itu dieksploitasikan mudah oleh pasukan lawan. Dan Palhinha memainkan peranan yang sungguh besar dalam posisi tersebut. Dari sudut pandangan jumlah terjahan yang dilakukan, dari sudut pandangan kebijaksanaan bola sepak yang ada pada dia, yang membantu dia menghidu serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan lawan. Dan effectiveness yang ada pada dia dari sudut pandangan mematahkan serangan pasukan lawan itu memainkan peranan yang sungguh besar untuk pasukan Fulham dalam konteks musim ini. Tetapi yang lagi satu, Moises Caicedo. Ini siapa-siapa yang mengikuti Gol Penalti dan mengikuti saya secara peribadi dari 2-3 tahun lepas, korang akan tahu pemain kegemaran aku di pentas English Premier League ni adalah Moises Caicedo. Probably one of the most incredible defensive midfielders yang ada pada ketika ini. Dan hampir 2 tahun lepas United, aku dah mulut berbuih nak ulang benda ni. 2 tahun lepas United dapat peluang nak beli dia 10 juta. Ataupun kurang daripada 10 juta. Dia berkata tak nak, Brighton ambil. Sekarang ini dia dah jadi defensive midfield dengan nilai lebih tinggi daripada 50 juta. Incredible player yang memainkan peranan yang besar dalam sistem high risk, high reward Roberto De Zerbi di Brighton. Aku takkan terkejut kalau dalam beberapa minggu ataupun bulan yang akan datang ini dia akan meninggalkan Brighton dengan nilai perpindahan yang cukup-cukup tinggi. Ini adalah pilihan dua midfield aku. Palhinha dan juga Moises Caicedo. Bagi saya pula sebagai buat seorang central attacking midfielder, posisi central attacking midfielder, hanya satu pilihan saja. Bukan Kevin De Bruyne, bukan sesiapa-siapa. Pemain ini banyak dikritik oleh Burn adalah salah satu kritik. Pemain ini adalah Bruno sebenar, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes pada musim ini telah menjadi seorang playmaker yang sangat luar biasa, Kish. Dan mungkin versi ini tidak mencuri tumpuan seperti versi pada musim-musim yang lepas sebab dia tidak banyak menyumbangkan gol sebagai seorang second striker. Tetapi versi ini bagi saya, versi ini pada musim ini adalah versi terbaik, versi yang paling komplit, versi Bruno Fernandes yang paling sempurna. Sebab dia adalah seorang pemain playmaker yang boleh menjadi seorang goal scorer juga yang akan sentiasa mencipta peluang
from something out of nothing, Kish. Dan itu sememangnya diperlukan dalam pasukan Manchester United. Okey, saya berikan stats sekejap. So, kalau kita lihat kepada statistik penciptaan peluang, jumlah key passes dan juga jumlah expected assist. Ketiga-tiga statistik yang melibatkan playmaking, melihat Bruno Fernandes berada di tangga pertama. Lebih tinggi daripada pemain seperti Kevin De Bruyne yang adalah pilihan anda, Kish. Kevin De Bruyne pula yang menjadi pilihan saya kerana tidak boleh dinafikan dari segi kebolehan di atas padang, dari segi kebolehan teknikal, dari segi mentaliti yang luar biasa dan dari segi gandengan yang berjaya dicipta bersama Erling Haaland. Tidak ada pemain attacking midfield yang lebih berinfluence tinggi berbanding dengan Kevin De Bruyne. Kita dah cukup mengenal pasti kebolehan dia dalam beberapa tahun lepas. Kita dah banyak. But every season, at a point yang kita rasa kita dah nampak segala yang boleh kita nampak daripada Kevin De Bruyne, dia akan bangkit dengan performance yang sangat clutch. Performance yang besar dalam detik-detik yang besar untuk membantu Manchester City bangkit semula. Aksi dia menentang Arsenal dalam perlawanan yang sangat penting yang membawa title race ke arah Manchester City adalah satu performance yang luar biasa ya, di sebalik gandingan dia bersama Erling Haaland ataupun Ilkay Gundogan juga. Man City ni banyak pemain sebenarnya. Saya sangat suka John Stones, to be fair. Tapi the reason untuk team of the season kali ini saya pilih Kevin De Bruyne adalah dalam satu season di mana kebanyakan pemain-pemain lain ada moments mereka, Kevin De Bruyne adalah pemain yang konsisten. Dari awal sampai hujung kita dapat Kevin De Bruyne yang sama dan it is an absolute honour untuk kita dapat menonton kelibat dia di atas padang secara konsisten setiap minggu. Bagi saya, impact dia terhadap pasukan Man City ini lebih besar daripada Erling Haaland even. Incredible football player. So, pilihan saya Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes untuk Chun Hang.